Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kita kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat kita berkesempatan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga dengan kedatangan kita di rumah Allah dan kita berada dalam majlis ilmu menjadi saksi bahawa kita di antara orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah sebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang mengimarahkan masjid rumah-rumah Allah itu merupakan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi saksi kepada kita di hari akhirat nanti ialah para malaikat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam hadis qudusi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha la yunadi yaumal qiyamati aina jirani qala fataqulul malaikata rabbana wa man yanbaghi ay yujawiraka fataqul aina ammarul masajid. Hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebut bahawa di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil-manggil pada hari kiamat, yaitu di hari padang mahsyar, kita semua berkumpul. Manusia semenjak Nabi Allah Adam, Allah cipta Nabi Allah Adam sampai ke hari kiamat berkumpul di padang mahsyar. Pada hari itu Allah akan menyeru, memanggil-manggil, aina jirani, mana jiran aku, mana jiran aku. Ni Allah panggil, ni bukan manusia panggil, Allah panggil, mana jiran aku, mana jiran aku. Lalu malaikat merasa heran, Allah Ta'ala ada jiran kah? Kan? Lalu kata malaikat, fataqulul malaikata rabbana, Tuhan kami, wa man yanbaghi ayyujawiraka, siapakah yang layak menjadi jiran kamu? Malaikat merasa heran. Sebab apa? Allah Ta'ala ni menyeru para manusia, mana jiran aku, mana jiran aku. Lalu Allah menyebut, fataqulullah aina ammarul masajid, di manakah manusia-manusia yang mana mereka hidup waktu di dunia dulu, mereka merupakan ammarul masajid, manusia-manusia yang mengimarahkan masjid. Maksud dia mengimarahkan masjid ni, kita mai datang masjid solat jemaah, kan? Seperti mana yang hadis Nabi sebut 7 gulungan, yang mana di padang mahsyar nanti Allah bagi naungan dia. Di antara salah satu dia rajulun tu termasuklah lelaki dan perempuan, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati kita ni terpaut dengan masjid. Kalau tak pergi masjid berasa susah hati. Kalau dengar azan tu berasa duduk rumah, berasa susah hati lah. Tak ada, dia tak tenang. Kalau dengar azan pun duduk tenang, tengok TV, relax, tu masalah tu. Ada penyakit tu, kena ubat. Bukan kena pergi jumpa doktor, bukan pergi hospital tak. Kena main ni lah. Nak ubat dia kena main majlis-majlis ilmu lah, kan? Kita kena main hadir majlis ilmu. Jadi ammarul masajid ni Allah sebut, yang mana ada ayat Quran Allah sebut apa? Fi buyutin ajnallahu an tuzkaru fiha an turfa'a ayuzkara fiha ismullah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Manusia-manusia yang mana perniagaan dia tak melalaikan dia daripada untuk datang ke masjid. Anak-anak, isteri dia tak melalaikan dia untuk dia datang ke masjid. Kalau perniagaan tu melalaikan dia, menyebabkan dia, menghalang dia daripada datang ke masjid, datang ke rumah Allah, datang ke majlis-majlis ilmu, dia tak termasuk daripada ammarul masajid, orang yang mengimarahkan masjid. Alhamdulillah kita pada malam ni
mana kita berkesempatan. Jadi kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah bagi title Ammarul Masajid tu kat kita. Nanti di akhirat Allah panggil, kalau atas dunia lah kita duduk sesak-sesak, tiba-tiba bos panggil nama kita. Atas dunia ni kita berasa Allah, orang sebut nama aku dah, panggil nama aku awal ni. Kita berasa syok dah masa tu. Bayangkan di akhirat nanti, bayangkan di padang mahsyar yang mana Allah sebut dalam surah Yasin, manusia ni akan bangkit dalam keadaan bertelanjang. Seperti mana yang dia dilahirkan, dia akan bangun daripada kubur dia, pergi ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang dengan panas dan sebagainya. Jadi waktu tu, dalam waktu hamun, kegelisahan dan sebagainya, waktu tu Allah panggil kita. Bayangkan, Allah panggil kita dulu, nak selamatkan kita. Jadi macam mana kita nak dapat title ni? Kita kena jadi Ammarul Masajid, orang yang sentiasa mengimarahkan masjid. Paling kurang pun kita jemaah, sembahyang jemaah di masjid ni kena ada. Kuliah kena hadir, seminggu sekali ke? Kalau tak boleh seminggu sekali, kan? Setiap hari pun lagi baik. Setiap hari pakat mai ramai-ramai, kan? Kita datang ke masjid bukan kerana manusia. Kadang-kadang kita ni turun pada tangga, saya ni mai masjid lagi, orang kata saya tak mai pula masjid. Kenapa pergi masjid? Hak tu tak betul lah. Hak tu masuk balik, masuk rumah balik, niat balik. Niat betul niat tu, kan? Kita takut-takut kita pergi saja, jadi habaan mansura di sisi Allah, tak ada apa nilai pun. Kita tak berasa kita main masjid, pahala banyak ni, kan? Sedangkan tak ada apa pun di sisi Allah. Minal muflisin, di antara orang-orang yang muflis di akhirat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut lagi, man raha au ghada ilal masjid a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Orang yang sentiasa pergi balik, dia pergi balik masjid ni, maksud dia dengar azan, dia main sembahyang ke kuliah apa semua, dia main selalu sentiasa ke masjid. Allah apa Nabi sebut, a'addallah, Allah sediakan kepadanya nuzulan. Nuzulan ni satu, bukan istana, besar pada istana ke ni. Nuzulan fil jannah. Syurga tu dah cantik dah. Syurga tu Allah sebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Kita tak boleh bayangkan dengan mata. Jangan nak bayang dengan fikiran, syurga tu macam tu noh. Sungai, susu, wayak, kita duk bayang tu lah. Itu bukan syurga. Syurga lebih pada tu. Tu Allah sebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Syurga tu pun dah hebat dah. Tapi Allah bagi orang yang selalu mai dalam majlis ilmu, mai ke masjid, mai solat jemaah ni, nuzulan, satu tempat khas untuk dia, fil jannah, dia dalam syurga. Syurga ni luar, mungkin kita semua pekat dapat nuzulan ni ramai, kan? Jadi dalam syurga tu khas, tempat yang bagus. Hasil dari apa? Daripada batu kita hidup di atas dunia tu, kita selalu ke masjid, ke rumah Allah. Jadi alhamdulillah, ini satu nikmat yang kita perlu bersyukur. Yang kedua, kita kena ikhlaskan. Kita kena betul-betul hati-hati. Sebab apa, dunia sekarang ni dia nak pesongkan kita. Kalau turun tangga rumah tu pergi ikhlas. Aku main masjid ni kalau boleh niat saja, aku main masjid ni kerana Allah Ta'ala. Biasakan. Saya ada ajak, ada sekolah saya duduk sekolah, saya selalu ajak anak-anak murid ni macam tu. Kalau buang sampah pun, saja aku buang sampah kerana Allah Ta'ala. Tujuan apa? Tujuan nak bagi biasa tu. Walaupun Nabi tak suruh buat pun, tapi nak bagi biasa nanti saja aku buang sampah ni kerana Allah Ta'ala. Benar sikit lah, tapi kita ni nak kena niat. Kadang-kadang kita tak niat, rugi, kan? Jadi kita pun cuti 2 bulan tak main bulan puasa. Saya pun, Tu Haji Sobri telefon tadi, kena mai kat walaupun demam kan. Jadi insya-Allah kita nak sambung balik kitab Al-Azkar yang mana kita baca, moga-moga kitab ni mendapat pedoman kepada kita untuk kita beramal, untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kitab ini
Mungkin dengan keberkatan muallif dia, kita mengaji, kita pernah mengaji. Di akhirat nanti semestinya orang yang alim dia mendapat syafaat Nabi, kita pun dapat tempiah dia. Sebab apa? Kita mengaji ilmu dia, kita pernah mengaji kitab dia. Jadi kita sambung balik fasal yang seterusnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun yanbaghi an yakuna adh-dhakira ala akmalis sifat. Ini bincang bab orang yang ahli zikir. Jangan duk kita boleh sebut ahli zikir ni geng tarikat kono. Kita kadang-kadang dalam otak kita duk fikir macam tu. Oi, pok tu geng tarikat tu. Tu ahli zikir. Dak, kita juga boleh jadi, kita kena jadi az-zakir, orang yang ahli zikir. Macam mana? Dia kata yanbaghi ay yakuna dzakir ala akmalis sifat. Orang yang nak berzikir tu seboleh-bolehnya dia kena sempurna sifat dia. Fa in kana jalisan fi mawdhi'in. Kalau dia nak berzikir, dia nak waktu duduk. Macam mana cara dia? Duduk istaqbalal qiblata. Kalau nak zikir ni kena menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat. Zikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, apa-apa pun kan. Afdal dia, sifat yang terbaik ialah duduk menghadap kiblat, wa jalasa mutadhallilan mutakhashshi'an bisakinatin. Dia kata duduk dalam keadaan mutazallilan, rasa rendah diri, rasa hina depan Allah ni. Allah, aku ni hina sungguh kan, rasa diri tu. Mutakhashshi'an, bila kita rasa hina, rasa rendah diri, baru rasa mutakhashshi'an, berasa khusyuk. Kalau kita duk zikir la ilaha illallah sambil mengantuk, tak, kadang-kadang dia tak rasa nikmat tu, tak ada kan. Macam mana nak bagi rasa khusyuk? Dia kena ada mutazallilan, rasa rendah diri, rasa hina. Bisakinatin, duduk tenang, sakinah ni tenang. Wa waqarin mutriqan ra'sahu, dalam keadaan kepala tunduk. Ni Imam Nawawi sebut kita ni, kalau nak zikir, nak dapat khusyuk kan, yang terbaik duduk menghadap kiblat, duduk dalam keadaan berasa rendah diri, berasa hina, baru dapat khusyuk dia. Wa waqarin mutriqan ra'sahu, kepala tu tunduk, la ilaha illallah, tunduk kepala dia kan. Kadang-kadang kita berzikir tengok atas, la ilaha, duduk nampak umur masjid macam-macam. Amboi, zikir masjid ni tak cat lama, sawang pun tak cuci. Duk zikir tu, bila nak dapat khusyuk kan. Jadi benda tu kadang-kadang amal kita tu rugilah, dapat kurang, tak sempurna. Jadi macam mana kita nak dapat sempurna? Kena macam Imam Nawawi sebut tadi. Walau zukira ala ghairi hazihil ahwal. Kata Imam Nawawi, kalaulah dia zikir, dia tak buat macam tadi, dia tengok kata zikir dia, jaza, harus, boleh juga pahala Allah bagi. Wala karahata fi haqqihi, mana dia tak, bukan makruh pun. Kalau dia zikir duk tengok atas, zikir tengok tepi. Kalau di tanah Arab kita rasa pelik, zikir berdiri. Nah kan, di sini pun ada rasanya zikir berdiri, sambil pegang tangan menari, la ilaha, kan ada. Boleh tak? Saya pernah tanya almarhum Dr. Sa'id Ramadan Buti yang meninggal tu, saya pernah mengaji dengan dia, pernah tanya dia dalam kuliah. Dia kata, dan saya pernah baca buku dia. Dia kata dibolehkan zikir berdiri tu boleh, tapi janganlah sampai macam nak menari dah ni. Sampai agak-agak je lah. Ni kadang-kadang sampai menari sampai tak sedar diri tu dah dia lebih dah, tajawazal had, dia lebih, tak boleh. Tapi kalau bersederhana boleh, walaupun zikir dalam